Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmawiyah binti Alias. Hari ini saya akan membentangkan pentaksiran berterusan tugasan 2 bagi subjek PIMK 2292D, pendidikan inklusif dalam pendidikan Islam, iaitu yang bertajuk, tugasan tersebut bertajuk kolaboratif khidmat sokongan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Dalam menjayakan pelaksanaan program pendidikan inklusif, keterlibatan kerjasama ataupun kita sebut sebagai kolaboratif antara agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan amat diperlukan. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada contoh-contoh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan tersebut, kita dalami dulu apa pengertian program pendidikan inklusif badan kerajaan ataupun agensi kerajaan dan juga agensi ataupun badan bukan kerajaan. Okey, definisi program pendidikan inklusif selaras dengan penyataan dalam peraturan-peraturan pendidikan, yakni pendidikan khas tahun 2013. Program pendidikan inklusif merupakan suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Okey, bagi matlamat program pendidikan inklusif pula, iaitu matlamat utama program tersebut adalah untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bagi murid berkeperluan khas itu sendiri untuk belajar bersama-sama dengan murid dalam arus perdana dalam persekitaran tanpa halangan. Okey, program pendidikan inklusif ini juga secara tidak langsung dia sebenarnya memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas ini untuk mereka ni lebih cemerlang dalam bidang akademik maupun bukan akademik, maksudnya dalam bidang sukan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Okey, badan kerajaan bermaksud ataupun merupakan salah satu komponen kecil yang penting dalam jentera pentadbiran kerajaan Malaysia, iaitu agensi badan kerajaan lah. Ia ni merangkumi kepada ataupun dia terbahagi kepada dua, iaitu agensi pusat dan juga agensi mengurus. Okey, bagi badan kerajaan ni kebanyakannya dia dekat negara kita ni terdiri daripada agensi mengurus. Antara dua ni, agensi pusat dengan agensi mengurus, dekat Malaysia ni lebih terarah kepada agensi mengurus, di mana ia berperanan dalam melaksanakan perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan bagi melaksanakan pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat. Kemudian kita lihat pula kepada pengertian badan bukan kerajaan ataupun dalam bahasa Inggeris boleh juga dikenali sebagai non-governmental organisation ataupun dalam perkataan yang ringkasnya NGO. Kita panggil NGO lah. Ia merupakan suatu kumpulan yang dibentuk berasaskan kepentingan umum ahli-ahlinya. Antara sifat-sifat bagi NGO tersebut, contohnya tidak mewakili kerajaan, tidak menjalankan fungsi-fungsi kerajaan, tidak memperolehi autoriti langsung kerajaan dan tidak membawa agenda kerajaan, sebaliknya
ia terbentuk atas dasar sukarela. Okey. Kemudian ciri utama bagi badan bukan kerajaan ataupun NGO ada 7. Yang pertama, ia bersifat formal di mana dia mesti berdaftar secara rasmi dan mempunyai peraturan pertubuhan. Kemudian yang kedua, ciri dia adalah bersifat private ataupun berasingan daripada kerajaan dan dia bersifat persendirian. Yang ketiga, tidak menjadikan keuntungan sebagai motif pertubuhan ataupun penubuhannya. Okey, yang keempat, NGO tersebut biasanya diurus secara bersendirian ataupun kita sebut sebagai self-governing. Yang kelima pula, diurus secara sukarela bukan tanpa paksaan. Yang keenam, bukan bermotifkan dakwah ataupun non-religious. Dan yang terakhir adalah ciri utama NGO adalah mereka ni biasanya lah tidak terlibat secara langsung dalam mempromosikan calon dalam pilihan raya ataupun kita sebut dalam bahasa Inggerisnya non-political. Okey, di sini saya senaraikan beberapa agensi kerajaan dan juga beberapa agensi bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif terutamanya lah. Okey, bagi agensi kerajaan, contohnya seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Bagi agensi bukan kerajaan ataupun NGO, contohnya seperti Yayasan Kawanis Sindrom Down. Yang kedua, Persatuan Kebangsaan Autis Malaysia ataupun kita sebut sebagai NASOM. Dan yang ketiga, Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia iaitu PPOBM. Okey, kita huraikan secara ringkas bagi agensi kerajaan terlebih dahulu. Okey, ini contoh tadilah bagi agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam menjayakan ataupun dalam menentukan kejayaan dalam pendidikan inklusif. Okey, untuk agensi kerajaan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Okey, bagi Kementerian Pelajaran Malaysia, okey, antara tugas-tugas ataupun perkara yang boleh kita ambil maklum berkaitan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama, tugasnya adalah merancang. Kementerian Pelajaran Malaysia ni dia merancang, mengurus dan melaksanakan program pendidikan untuk murid berkeperluan khas iaitu MBK lah melalui Jabatan Pendidikan Khas. Okey, kemudian agensi ini juga dia berperanan dalam memastikan polisi pendidikan untuk murid berkeperluan khas dilaksanakan melalui sekolah pendidikan khas, program integrasi dan juga inklusif. Polisi pendidikan ni biasanya dia akan dilakukanlah Kementerian Pelajaran Malaysia ni akan melakukannya dekat sekolah-sekolah pendidikan khas, program integrasi dan juga inklusif di seluruh Malaysia. Okey, kemudian program selain itu, program latihan pendidikan khas juga turut ditawarkan untuk melatih guru-guru terutamanya dekat sekolah dan juga guru pelatih sendiri di institusi perguruan untuk menyediakan guru-guru dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk
mengajar individu berkeperluan khas di sekolah. Okey, selain itu juga contoh untuk bab ataupun dari aspek pentaksiran murid berkeperluan khas ini juga pun sama di bawah program integrasi dan inklusif di mana ia diurus oleh lembaga peperiksaan di bawah kementerian ini juga, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, di sini terdapat dua keping gambar lah sebagai selingan. Selingan iaitu berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini logo dia lah. Dan juga terdapat ikutkan sebenarnya adalah garis panduan berkaitan dengan program pendidikan inklusif bagi murid berkeperluan khas. Okey, kemudian kita pergi pula kepada agensi kerajaan yang kedua iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. Okey, KKM ni pula tugasnya ataupun agensi ini berperanan dalam menyediakan program-program imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak berkeperluan khas dan membuat diagnostik awal. Jadi dia boleh diagnose contohnya seseorang murid ataupun pelajar tu sama ada mereka ni bermasalah dari aspek apa. Contohnya. Yang kedua, KKM berperanan dalam merancang program intervensi awal yang sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, selain itu juga, contohnya KKM ni dia memberi perkhidmatan sokongan untuk kanak-kanak berkeperluan khas dan juga ibu bapa ataupun keluarga, iaitu dengan menyediakan perkhidmatan tertentu. Contohnya yang ditawarkan di hospital lah, di hospital dan bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Okey, ini contoh bagi logo Kementerian Kesihatan Malaysia Hala 7 Rancangan Malaysia ke-12 bermula 2021 hingga 2025 berkaitan dengan kesihatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada agensi kerajaan yang ketiga iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga masyarakat. Okey, bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga masyarakat, okey, kementerian ini pula dia bertanggungjawab terhadap pendaftaran warga negara berkeperluan khas. Okey, melalui kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain. Kementerian ini iaitu Kementerian Pembangunan Keluarga ni lah dia menyelaras keperluan kemudahan yang diperlukan oleh individu berkeperluan khas untuk menjalankan kehidupan seharian dengan lebih selesa. Okey, kemudian kementerian ini juga secara tidak langsung dia bertanggungjawab terhadap program-program pemulihan dalam komuniti yang mana ia menawarkan perkhidmatan intervensi awal, rehabilitasi dan pendidikan kepada individu-individu berkeperluan khas terutamanya yang mempunyai keterencatan yang teruk dan juga yang pelbagai. Okey, selain 3 peranan utama yang dekat atas ni, kementerian ini juga bertanggungjawab dalam pemberian allowance terhadap individu berkeperluan khas, juga bertanggungjawab dalam pemberian geran kepada pertubuhan-pertubuhan sukarela. Kemudian dia bertanggungjawab dalam pemberian contohnya alat anggota palsu kepada mereka yang mempunyai keterencatan fizikal. Contoh
tangan palsu ke ataupun kaki palsu ke, dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga bertanggungjawab dalam melaksanakan sukan bagi golongan-golongan orang pendidikan ni lah, golongan pendidikan khas, murid berkeperluan khas ini. Okey, ini contoh gambar bagi kalau yang dekat atas ni logo lah. Logo bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Kalau dekat situ juga kita boleh lihat antara aktiviti yang kementerian tersebut lakukan bersama dengan murid-murid yang tergolong dalam murid berkeperluan khas. Okey, kalau tadi kita lihat gambar ataupun sedikit penerangan berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan agensi kerajaan. Yang kali ni pula kita tengok kepada agensi bukan kerajaan pula, iaitu Yayasan Kawani Sindrom Down. Yang kedua, Persatuan Kebangsaan Autis Malaysia iaitu NASOM, dan juga Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Okey, bagi agensi bukan kerajaan, yang pertama iaitu Yayasan Kawani Sindrom Down. Agensi ini merupakan agensi bukan kerajaan yang membantu melatih murid sindrom Down dalam menguasai kemahiran hidup dan dapat pendidikan asas sebelum ditempatkan di sekolah kerajaan. Kemudian, agensi ini juga dia membantu ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down ni dalam menangani cabaran-cabaran yang mereka hadapi melalui perbincangan, contohnya melalui perbincangan kelompok dan juga aktiviti-aktiviti berkaitan secara berterusan. Okey, jadi biasanya kalau contoh anak-anak sindrom Down ni kan, murid berkeperluan khas, biasanya dia punya sifat ataupun perangai tidak sama seperti murid-murid normal yang lain. Ada kerenah mereka yang tersendiri. Jadi agensi ini iaitu Yayasan Kawani Sindrom Down ni, dia berperanan lah dalam membantu menangani cabaran-cabaran yang dihadapi, terutamanya ibu bapa yang mempunyai anak-anak tersebut. Okey, di sini kita boleh lihat antara contohlah beberapa gambar berkaitan dengan kanak-kanak sindrom Down Kiwanis. Okey, ni biasanya kalau anak-anak sindrom Down ni ciri yang paling jelas kita boleh lihat adalah berkaitan dengan fizikal dia lah, mukanya. Kebiasaannya murid-murid sindrom Down ni mukanya sama. Okey, di sini contohlah pusat sindrom Down Kiwanis ni dekat sekolah. Dia banyak sebenarnya, tapi ni antaranya lah. Ini yang berada di Johor Bahru, Pusat Sindrom Down Kiwanis Foundation Johor Bahru Center. Ini contoh gambar tersebut lah. Okey, kemudian kau yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidupku. Bahagiaku sederhana, jalani semua cerita cinta. Kau yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidupku. Bahagiaku sederhana, jalani semua cerita cinta. Antara aktiviti Kau yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidup.
badan bukan kerajaan yang kedua iaitu Persatuan Kebangsaan Autis Malaysia ataupun dalam bahasa ringkas disebut sebagai NASOM. Mereka berperanan, agensi ini berperanan dalam memerhati dan melindungi kanak-kanak autis selain turut menyediakan perkhidmatan mengesan masalah autis dan program intervensi yang sesuai untuk kanak-kanak autis. Biasanya untuk kanak-kanak autis ni kan dia ada level ataupun peringkat. Jadi persatuan tersebut dia berperanan lah menyediakan perkhidmatan dalam mengesan masalah autis tu mungkin dari level yang mana. Sama ada mild ataupun mungkin hyper dan sebagainya. Kemudian persatuan ini juga turut menyediakan khidmat bantuan dan nasihat asuhan kepada ibu bapa. Okey, selain itu juga NASOM ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran murid-murid autis untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan juga alam persekolahan. Okey, bagi mereka ni tidak syok ataupun terkejut lah. Okey, kemudian sebaran maklumat dan juga khidmat sokongan berkaitan dengan kanak-kanak autis ini juga turut disediakan dengan harapan untuk mendedahkan kepada masyarakat berkaitan dengan maklumat-maklumat yang betul lah berkaitan dengan autis. Maksudnya tidak disebarkan info-info yang salah. Jadi mereka ni berperanan dalam menyebarkan info yang sebetulnya, yang seharus dan sepatutnya. Okey. Di sini ada beberapa keping gambar berkaitan dengan autis lah. Okey, ini contoh. Dekat Persatuan Kebangsaan Autis Malaysia NASOM. Okey, ni antara kanak-kanak autis lah. Ada aktiviti sukan, aktiviti di sekolah dan juga ada jugalah kalau kita lihat dekat Facebook rasmi mereka pun banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang dihidangkan yang boleh kita ambil tahu. Okey, ini antara gambar-gambar yang saya ambil daripada Facebook mereka lah. Okey, ada juga disebarkan macam dia cakap tadi lah, disebarkan fakta-fakta ataupun flyers ataupun maklumat yang benar berkaitan dengan kanak-kanak autis. Maksudnya sebaran maklumat ataupun dia mengajak kita lah terutamanya masyarakat yang mungkin tiada anak-anak autis untuk sama-sama cakna ataupun ambil tahu ataupun kita care dengan kanak-kanak istimewa ini. Kemudian yang ketiga, agensi bukan kerajaan ataupun NGO. Yang seterusnya yang ketiga, Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia ataupun PPOPM. Okey, agensi ini mereka berperanan dalam mengesan dan juga merancang program intervensi awal untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan. Selain itu, pertubuhan ini juga memberi perkhidmatan nasihat dan juga bimbingan terutamanya untuk ibu bapa dan juga ahli keluarga terhadap terhadap individu yang mempunyai masalah penglihatan ni lah. Okey, selain daripada tiga agensi bukan kerajaan ini, ada juga sebenarnya, banyak sebenarnya agensi lain yang boleh kita ambil tahu. Okey, sebelum tu kita lihat dulu beberapa keping gambar berkaitan dengan agensi ataupun Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Okey, ni antara aktiviti lah. Pun sama, saya ambil gambar daripada Facebook rasmi mereka. Ini antara aktiviti yang mereka lakukan. Mereka melakukan aktiviti air bagi orang-orang buta dan diselia ataupun dikawal dengan orang normal lah sebab dia bermain dengan aktiviti yang agak lasak di situ. Okey, kemudian dekat sini pun
Ada juga berkaitan dengan Keratan Akbar, berkaitan dengan Majlis Anugerah PPOBM, meraihkan kejayaan bagi murid OKU Penglihatan Malaysia. Okey. Seterusnya, yang macam saya cakap tadi, selain daripada 3 agensi bukan kerajaan yang kita yang kita bagi tahu tadi, di sini saya selitkan juga agensi bukan kerajaan yang lain, iaitu antaranya Cleft Lips and Palate Association of Malaysia ataupun CLAPAMS ataupun CLAPAM. Okey, agensi ini dia berkaitan dengan murid berkeperluan khas, sumbing lah biasanya, berkaitan dengan LIPS. Okey, mereka ni berperanan dalam menganjurkan program-program terapi pertuturan bagi murid-murid sumbing bibir dan juga lelangit. Biasanya murid-murid tersebut mereka ada masalah fizikal berkaitan dengan mulut, jadi dari aspek pertuturan juga agak kurang jelas. Jadi agensi ini dia berperanan lah dalam menganjurkan program-program yang boleh diketengahkan untuk kanak-kanak tersebut. Kemudian agensi ini juga memberi khidmat sokongan kepada ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Okey, selain itu, agensi bukan kerajaan yang seterusnya, Tas Putra Perkim, iaitu agensi ini pula berperanan dalam memberi asuhan-asuhan kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak cacat anggota dan juga mental. Mereka ni dekat agensi ini diberi latihan berkaitan dengan kekuatan fizikal dan juga mental. Okey, kemudian di sini ada beberapa keping gambar pun sama saya ambil dekat Facebook rasmi dan juga ada juga daripada sumber Google berkaitan dengan kanak-kanak ataupun murid berkeperluan khas sumbing dan juga masalah mental tu tadi tu lah. Masalah mental. Okey, ini contohnya lah ada gambar berkaitan dengan flyers berkaitan dengan kepentingan forum kesedaran. Ini contoh signboard Tas Putra Perkim. Dekat atas ni juga antara kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang berada dalam Tas Putra Perkim tersebut. Ini antara contoh-contoh agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan yang bertanggungjawab dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Okey, kesimpulan bagi tajuk ataupun pembentangan ini adalah individu berkeperluan khas biasanya mereka ni selalu menghadapi pelbagai cabaran untuk menjalani kehidupan seharian mereka dalam persekitaran yang disediakan untuk manusia biasa. Maksudnya dia tak sama macam kita lah, manusia normal yang lain. Okey, namun proses penyesuaian diri mereka dapat dibantu sebenarnya dengan menyediakan khidmat sokongan yang sesuai dengan keperluan mereka. Contohnya macam ni lah tadi, agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan. Okey, oleh yang demikian, inisiatif yang boleh kita ambil terutamanya bagi kerajaan Malaysia iaitu mengadakan kolaborasi ataupun kerjasama pintar pelbagai agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan untuk melaksanakan program ataupun diwujudkan bagi tujuan memenuhi kehendak pelbagai murid berkeperluan khas tersebut dan sekaligus secara tidak langsung menjayakan proses menginklusifkan murid-murid berkeperluan khas.
Sekian sahaja dari saya berkaitan dengan tugasan 2 yang bertajuk kolaboratif, khidmat sokongan badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif.